Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jom mengaji. Kali ini kita belajar pula hukum qalqalah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana menonton video ini. Jom kita belajar tajwid. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripadanya. Ada beberapa yang saya nak peringatkan dan saya nak highlightkan pada video kali ini. Video kali ini adalah tentang hukum qalqalah. Baik, yang pertama ialah video ini adalah sebagai alat bantu kita mengajar dan belajar Al-Quran. Dan jangan kita lupakan asas utama dalam pengajian Al-Quran, iaitu talaqi musyafahah. Itu adalah sempurna. Jadi maknanya guru dan murid berhadapan. Di sana berlaku proses pembelajaran. Guru melihat murid, murid melihat guru. Itu adalah yang terbaik. Keduanya, perlu saya ingatkan bahawa hukum qalqalah dia termasuk di dalam perbahasan sifat-sifat huruf. Jadi apabila kita sebut sifat-sifat huruf, agak complicated lah untuk dibahaskan, untuk disyarahkan. Sebab itu video ini yang kali ini ambil masa agak lama untuk siap. Itu pun masih lagi bagi diri saya sendiri ada beberapa perkara yang tak boleh nak disebut ataupun tak boleh nak cerita dalam video ini kerana dia perlu untuk talaqi musyafahah. Itu yang disebut yang pertama tadi, pentingnya untuk kita berguru dengan guru yang benar-benar berkeahlian dalam bidang ini. Dan ada juga beberapa tambah baik dari teks asal yang kita buat video ini sebagai panduan. Yang ketiganya ialah mohon asatizah, pakar-pakar dalam bacaan Al-Quran khususnya hukum tajwid, untuk memberi cadangan, komentar, teguran yang membina. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada seluruh kaum muslimin. Kita membumikan Al-Quran, kita letakkan, pasakkan Al-Quran dalam diri kita. Mudah-mudahan Al-Quran inilah yang akan membantu perjalanan kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita di akhirat nanti beroleh syafaat Al-Quran. Kepada yang menonton video ini, mudah-mudahan kita termasuk dalam mereka yang terbaik belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Saya doakan tuan-tuan sukses, berjaya dalam apa jua bidang yang tuan-tuan, puan-puan, anak-anak ceburi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula. Pengertian hukum qalqalah. Qalqalah pada bahasa ialah lantunan atau melantun, ditekan, bergetar, bergerak-gerak. Manakala pada istilah tajwid pula, bunyi lantunan yang kuat daripada tempat keluar ataupun daripada makhraj huruf, maka terhasillah bunyi yang datangnya dari huruf qalqalah yang bertanda sukun, ditekan kuat dan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Baiklah, tidak mengapa bagi yang masih belum dapat memahami dengan baik. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan kita melihat pula apakah huruf-hurufnya dan bagaimana bunyi qalqalah itu dihasilkan. Huruf qalqalah ada 5. Pertama qaf, kedua ta, ketiga ba, keempat jim, dan kelima dal. Jika dirangkumkan kesemua
kelima-lima huruf qalqalah, maka ia akan jadi qutbu jaddin. Bagi membantu mengingat huruf-huruf qalqalah yang 5 ini, kita gunakan teknik mengingat yang bernama bunyi seiras. Tekniknya ialah dengan kita mencari perkataan yang sama bunyinya dengan bahasa kita. Jadi qaf, ta, ba, jim, dal kita tukarkan kepada kotor baju dah. Maknanya kotor baju dah. Atau kita kata baju dah kotor. Kan mudah ingat begitu. Sekarang kita lihat pula pembahagian qalqalah. Qalqalah terbahagi kepada 3. Pertama, qalqalah sughra, iaitu kecil. Kedua, qalqalah kubra, iaitu besar. Ketiga, qalqalah akbar, maknanya qalqalah sangat besar. Qalqalah sughra berlaku apabila huruf qalqalah tersebut bertanda mati, dan matinya adalah mati asal dan ia berada di tengah kalimah. Ingat, pertama dia adalah mati asal, yang kedua dia berada di tengah kalimah. Manakala kaedah bacaannya pula ialah ia hendaklah ditekan secara sederhana. Baiklah, kita boleh lihat di video pangkal lidah diangkat ke langit-langit lembut, ditekankan pada anak lidah. Maka jadilah bunyinya aq, aq, aq. Kemudian kita lihat pula contoh bagi huruf ba. Apabila dua bibir dirapatkan secara ringan, maka keluar daripadanya huruf ba. Maka jadilah bunyinya seperti ab, ab, ab. Seterusnya, mari kita pergi ke contoh huruf qalqalah yang ketiga, iaitu huruf jim. Ia berlaku apabila pertengahan daun lidah diangkat menekan ke langit-langit keras. Kemudian tekanan udara keluar daripadanya. Maka di situ terjadilah bunyi huruf qalqalah bagi jim. Aj, aj, aj. Seterusnya kita lihat contoh satu persatu dari huruf qalqalah. Yang pertama huruf qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang pertama khalaqna. Yang kedua taqwim. Ada satu lagi contoh bagi dal, tetapi kita di sini fokus untuk huruf qaf. Seterusnya huruf ta. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna. Begitu. Kemudian huruf ba. Fi jidha hablum min masad. Hablum. Bagi jim pula, inna ila rabbika ar-ruj'a. Dan yang terakhir dal. Wa ma adraka mal hutamah. Adraka. Bahagian qalqalah yang kedua ialah qalqalah kubra. Ia berlaku apabila huruf qalqalah berbaris dan dia berada di akhir kalimah, iaitu sewaktu waqaf. Maka ianya disukunkan atau dimatikan disebabkan waqaf. Kaedah membacanya ialah dengan huruf qalqalah tersebut dibaca dengan kuat. Sebutan kuat itu
Jelas kedengaran? Bunyinya lebih kuat ditekan seolah-olah hurufnya berbaris di atas. Baik, kita terus kepada contoh qalqalah kubra. Untuk huruf qaf, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Contoh qalqalah kubra bagi huruf ta. Wallahu min waraihim muhit. Kemudian contoh bagi huruf ba. Sayasla naran dhata lahab. Lahab. Manakala contoh bagi huruf jim pula. Wassama'i dhatil buruj. Dan yang terakhir huruf dal. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Peringatan dan nota penting, biarpun semua contoh yang dibawakan ialah di hujung ayat, tapi tidak semestinya. Boleh saja jika kita berhenti ataupun kita waqaf pada tengah ayat, khususnya pada tempat yang ada waqaf seperti sili sod lam ya ataupun qili, iaitu qaf lam ya atau jim atau barang sebagainya, di mana sahaja yang dibolehkan kita waqaf. Baik, ada dua contoh di sini. Yang pertama, mari kita baca khudrun wa istabraq. Dan contoh yang kedua, la yahtasib. Bahagian qalqalah yang ketiga iaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar berlaku apabila huruf qalqalah berbaris dan mempunyai tanda bacaan tasydid atau sabdu di akhir kalimah atau di akhir ayat, dan ia dibacakan dengan sukun atau mati kerana diwaqafkan. Seterusnya, kaedah bacaan qalqalah akbar, ia hendaklah dibaca dengan lebih ditekan dan ditahan suaranya. Kemudian barulah dilepaskan secara kuat disebabkan tasydid yang ada padanya. Berikut adalah contoh bagi qalqalah akbar. Pertama, untuk huruf qaf bighairil haqq. Kedua, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Untuk contoh yang ketiga, jika kita berhenti pada asyad, maka begini bunyinya. Walladzina amanu asyad. Yang terakhir, contoh qalqalah akbar bagi huruf jim. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Anda perasan atau tidak? Di sini tiada pun contoh bagi huruf ta pada qalqalah akbar. Ya, ini adalah kerana di dalam Al-Quran memang tiada pun huruf ta yang dibaca dengan qalqalah akbar. Untuk kita nampak lebih jelas, mari kita semak jadual ini supaya kita akan mudah faham perbezaan qalqalah surah kubra dan akbar.
Kita lihat qalqalah sughra dahulu, kedudukannya adalah di tengah kalimah atau di tengah ayat. Maknanya bukan waktu kita waqaf. Yang kedua, dari sudut tekanannya, suara itu ataupun bunyi itu adalah sederhana. Tandanya tanda mati. Mati itu adalah mati asal. Contohnya khalaqanal insana. Kemudian qalqalah kubra, kedudukannya adalah sewaktu dibaca waqaf. Tekanannya adalah kuat, tandanya berbaris. Tetapi apabila ia diwaqafkan, maka disukunkan, maka sukun itu mendatang, maka jadilah masad. Seterusnya kita lihat kepada qalqalah akbar, kedudukannya juga pada masa kita waqaf sama dengan kubra. Tekanannya adalah lebih kuat daripada kubra. Kerana apa? Bertambah tandanya, iaitu berbaris dan tasydid. Contoh yang kita boleh lihat di situ, bighairil haqq. Penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ambil masa anda, teliti dengan tekun. Semoga anda akan lebih faham. Selamat berjaya. Sebagai pengukuhan, mari kita dengar bacaan surah Al-Masad oleh qari yang terkenal, Syekh Masyari bin Rashid Al-Affasi. Dengar sebaiknya dan beri tumpuan semaksimal mungkin, terutama pada hukum qalqalah yang terdapat dalam surah ini. Semoga beroleh manfaat dan hasil terbaik. Sila dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بارك الله فيكم.